Sepang Wan Lo Phrase, Selangor. Ketika kebanyakan pemuda seusianya memulakan hari dengan terperangkap di dalam kesesakan lalu lintas ke tempat kerja, rutin harian Muhammad Izhar Hamzah diawali dengan kicauan burung. 2021, tahun keempat Izhar bergelar penjinak atau jurulatih merpati, spesies yang dikenali sebagai homing pigeon atau merpati pos. Saya sebenarnya asalnya main kuda. Lepas tu saya balik kampung di Kelantan, Kota Baru. Di situlah startnya racing homer ni lah. Minat saya pada racing homer. Saya pergi satu tempat, kawan saya tu, dia bela racing homer. Lepas tu saya tengok dia main racing homer lah. Ambil burung ni, pergi lepas mana-mana, dia akan balik tempat asal dia. Dia main apa ni? Racing homer cakap. Racing homer. Lepas tu, dari situlah saya bermulanya berminat lah racing homer ni. Lepas tu, bila dah berminat, saya ambil satu pair, satu pasangan burung ni, saya bawa datang sini. Bawa datang di Jenderal ni. So saya pun start bela di sini lah. Start bela dan start main racing homer ni lah. Sejak sebulan yang lalu, lebih 400 ekor racing homer ditempatkan di sangkar ini. Ia sebahagian proses untuk melatih kumpulan merpati ini mengenali lokasi yang ditakrifkan sebagai rumah asalnya. Merpati yang dilatih lazimnya dibawa ke sangkar ini seawal usia 3 bulan. First kali anak dia tu kita kena bela satu tempat, contohnya macam ni. Bela satu tempat, bagi dia kenal dulu dia punya rumah. Lepas tu letak dalam sebulan ataupun 2 bulan, bagi dia kena pasti tempat dia tu rumah dia lah. Masuk bulan ketiga tu kita dah start lepas dia lah. Lepas dia kat kawasan sini lah, bagi dia kenal ni rumah dia, ni kawasan rumah dia lah. Lepas tu dia cukup umur dalam 5 bulan lah. Umur 5 bulan baru kita start training jarak dia lah. First training dia 3 km. Lepas tu hari kedua tu 5 km. Makin lama makin naik lah. Sementara itu, racing homer terlatih perlu diletakkan tag pengenalan diri bagi memudahkan penyertaan dalam perlumbaan mendatang. Okey, kita register burung yang pertama hari ini. Burung tu bernama Sepang 1360. Jantina dia hen, betina. Color dia red. Dan kita registerkan ring, Zah. Make sure yang hitam ni kat bawah . Dah. Sepang 1324. Okey dah. Jadi burung ni dah diregister dalam sistem Benzing. Kalau kita tengok ni, so jadi kita dah boleh start race dah. Dataran Putra Putrajaya, 15 km dari Sepang Wan Lo Phrase. Sejarah menjinakkan merpati dikatakan bermula dengan Nabi Nuh, kemudian digunakan oleh tentera Rom dan dalam kempen perangnya pula, Genghis Khan menghantar mesej menerusi merpati ke serata Asia dan Eropah Timur. Akan tetapi hari ini, tugas 15 ekor merpati yang dijinakkan ini hanyalah untuk mencari jalan pulang ke rumah mereka di Sepang Wan Lo Phrase. Kita dalam burung merpati ni ada 2 jenis kategori. Satu merpati hias, yang orang lawan macam pertandingan Ratu Cantik lah, dengan gayanya, dengan bentuk tubuhnya kan. Dan satu lagi lumba. Lumba ni dulu, merpati lumba ni asalnya merpati pos. Dan orang guna masa perang untuk hantar mesej balik. Bila dah tak guna lagi merpati pos dengan perang ni, jadi orang alihkan dia jadi sukan. Jadi dia kalau kita tengok, dia adalah satu spesies daripada banyak-banyak spesies merpati yang boleh pulang ke rumah. Jadi dulu orang panggil merpati pos lah. Sekarang ni kita dah panggil racing homer. Burung-burung merpati pos ni dulu kita gunakan untuk menghantar mesej pulang. Maknanya dia boleh satu direction je lah. Maknanya kalau kita bela burung tu kat dengkel, jadi kita training dia kat dengkel daripada kecil. Jadi kita bawa dia ke mana-mana untuk dilepaskan, dia akan pulang balik ke rumah. Jadi dulu orang akan post mesej balik ke rumah lah. Dan ada juga di luar negara dia orang guna untuk post ubat-ubatan atau sampel darah daripada tempat pengambil darah balik ke hospital lagi cepat daripada kita guna trafik untuk bawa kereta lah.
Jadi dulu orang gunakan bila dia keluar bermusafir ke atau dia keluar perang ke, untuk hantar balik mesej ke base, dia akan lepaskan seekor burung dengan letak mesej kat kaki dia. Itu dululah orang guna. Jadi sekarang ni dah tak ada dah orang guna WhatsApp, guna handphone semua. Jadi orang ambil alih burung ni jadi satu sukan lah, perlombaan siapa balik awal. Selepas hampir 20 minit, racing Homer yang dilepaskan tadi tiba ke rumahnya. Merpati spesies ini dipercayai dapat pulang atas beberapa faktor berbeza. Antaranya visual laluan yang diingati, medan magnetik bumi dan daya pendengaran. Selain itu, daya graviti, deria bau serta usia burung juga dikatakan berperanan dalam memberikan ia kebolehan unik ini. Itu kelebihan burung ni lah. Memang burung ni memang asal-usul dia memang dia pergi satu tempat. Dia ingat satu tempat rumah dia sini je. Walaupun kita pergi lepas dia mana-mana tempat, dia akan balik sini je. Satu tempat je dia boleh balik. Selepas beberapa ketika, merpati yang dilepaskan tadi mula kembali dan mendarat di tempat asal mereka. Ni burung yang membawa surat yang lepas tadi dekat Dataran Putrajaya, dah sampai dekat Jeneral Hilir Dengke. Ni seekor. Ni seekor yang bawa surat. Masih ada dekat kaki. Hashtag majalah 3. Merpati yang terlatih ini akan menjalani praktis seterusnya untuk perlumbaan mendatang. Perjalanan kali ini mungkin singkat, tapi tidak untuk hari-hari berikutnya. Racing Homer, spesies yang dilatih khas bagi sukan perlumbaan merpati. Satu keunikannya ialah keupayaan homing atau naluri pulang ke lokasi asal. Kebolehan ini jugalah yang menjadikan baka asal Racing Homer, merpati pos digunakan dengan meluas ketika Perang Dunia Pertama dan Kedua dahulu. Berbeza dengan tentera yang mudah dikenali, merpati tidak menimbulkan syak yang membuatkan ia sesuai dijadikan perantara pesanan. Ia banyak digunakan oleh kapal perang yang menghantar mesej melalui burung ini bila mereka tempang diserang musuh. Malah ada di antara burung ini diangkat sebagai wira sehingga dikurniakan pingat Deakin, pingat khas untuk menghargai jasa haiwan di dalam Perang Dunia Kedua. Umpama mempunyai sistem kedudukan sejagat atau GPS semula jadi, kepandaian ini diwarisi Racing Homer daripada generasi sebelumnya. Kalau kita tengok daripada segi fizikalnya tak banyak beza, tapi kalau kita amati betul-betul dia berbeza dengan bentuk tubuh dia lagi tegap, hidung dia lagi besar dan dia lagi cantik lah daripada merpati-merpati yang kita jumpa dekat bandar-bandar orang tabur-tabur beras makan tu kan. Jadi merpati ni dia ada satu karakteristik homing dia. Kita tak tahu macam mana cara dia boleh cam rumah dia walaupun kita lepas dia beratus-ratus kilometer. Itulah bezanya. Tapi kalau kita tengok tepi jalan kan, macam merpati ni. Tapi sebenarnya tak. Kalau kita ambil side by side, bentuk badan dengan rupa dia tak sama. Tapi kalau kita tengok secara kasar daripada jauh, mungkin lebih kurang sama lah. Ada orang kata, merpati kampung kan. Tapi sebenarnya Racing Homer ni kalau kita tengok muka dia dengan bentuk badan dia lagi cantik daripada merpati yang kita jumpa tepi jalan ni lah. Di halaman belakang rumah Esri di Bangi dibina sebuah sangkar untuk burung belaannya, termasuk spesies Racing Homer. Kerana Esri ke negara jiran menemukan anak jati banting ini dengan hobi yang kini menjadi kegilaannya. Dulu saya kerja kat Thailand daripada tahun 2007 sampai 2017. Dekat Thailand, on the way nak pergi kerja dan pergi balik tu, dia ada satu loh besar, Pattaya OLR. Jadi saya tengok apa yang diorang main ni. Jadi saya singgah. Dia main racing pigeon lah. Jadi bila daripada situ saya start mengenali dan bila balik Malaysia, saya start bela lah.
Saya balik bela dalam 2019, 2020 tu saya start, 2019, tengah-tengah 2019 tu start bela lah. Jadi, cuba cari orang Malaysia siapa yang dah main, lepas tu beli baka daripada diorang. Dan saya start join lah mana-mana lokal Malaysia yang ada menganjurkan pertandingan, saya join. Bagi isteri Esri, Nurina Jaafar, hobi suaminya ini bukan suatu yang mudah untuk disukai. Namun demi kasih, kemahuan suami diturutkan. Mula-mula dulu saya kurang gemar jugalah. Saya bukan pencinta haiwan. Tapi sebab suami ni dia memang ada darah genetik. Arwah ayah tu memang, arwah bapa mertua memang suka haiwan. Jadi mungkin turun ke dia dan anak-anak dia pun ada yang suka haiwan lah. Jadi okey jugalah bagi saya. Ya? Sebab sekarang dia dah duduk rumah lah. Sebab kandang burung merpati ada belakang rumah. Jadi tak adalah keluar main golf ya. Tiap-tiap minggu macam dulu. Sekarang lebih banyak masa lah dengan keluarga. Minat Esri terhadap haiwan terutama merpati turut mempengaruhi anak keempatnya, Nurin Nuha. Dia memang pecinta haiwan. Ya, haiwan-haiwan ni, burung-burung ni memang jinaklah dengan dia, ya. Duduk atas bahu dia, ya, dan dia memang sangat sayang haiwan. Kalau dia balik, kalau dia balik daripada asrama, dialah yang selalu tolong ayah dia kat belakang. Sepang One Loaf Race ditubuhkan secara rasmi sejak setahun lalu. Semua data kalau ada mission downtown semua dia akan bagi alert kat telefon. Ia diterajui usahawan Muhammad Firdaus Abdul Rahman. Sekarang ni kilang aku jaga, kilang power automation. Oscar. Bermula dengan kegemaran waktu lapangnya sebagai atlet equestrian amatur, kini aktiviti perlumbaan burung merpati menjadi aktiviti penting baginya. Saya minat dengan sukan endurance. Endurance ni jarak jauh lah. Saya bercubur dalam bidang kuda lebih kurang 7 tahun. Saya main jarak jauh, 120 km. Jadi burung ni juga adalah sukan yang jarak jauh, endurance juga. Dia terbang 400 km, 500 sehingga kan 1200 km pun ada. Jadi benda tu dah macam sinonim lah dengan saya. Minatnya terhadap perlumbaan merpati spesies Racing Homer menjadi pemangkin kepada pelaburan Firdaus dalam mewujud dan mengembangkan Sepang One Loaf Race. Binatang ni saya punya passion sebenarnya. Macam-macam saya bela. Daripada saya sekolah dulu sampailah sekarang ni macam-macam binatang lah. Tapi yang specialnya burung merpati ni dia boleh balik ke tempat dia asal dia. Di mana yang kita pun tak tahu macam mana dia boleh kenal tempat ni. So tu special. Jadi daripada situ saya membesarkan. Sebab saya ni jenis bila main, saya main betul-betul. Saya memang akan main sehabis-habisnya lah. Saya orang yang pertama bawa burung daripada Belgium masuk ke Malaysia. Jadi saya permulaan tu saya invest duit lebih daripada RM20,000 untuk beli baka-baka yang bagus lah. Ni anak dia. Baka Racing Homer yang dibeli Firdaus akan dibiakkan untuk melahirkan merpati yang diharap mampu meneruskan legasi berlumba. Dewasa ini, baka Racing Homer terbaik datang dari negara Eropah seperti Belgium dan Britain. Dah masuk ring. Kalau banyak international player pun, first kali baka. Kedua, cara penjagaan, pemakanan dia lah. Kalau kita ambil baka tu yang daripada keturunan yang dia selalu menang, selalu champion, insya-Allah akan ada anak cucu cicit dia akan menang. Sebab tu kalau kita tengok dalam mana-mana race, burung-burung yang dapat tempat 1 ke 100 ni memang orang akan beli walaupun berapa mahal sekalipun untuk dapatkan baka tu. Kalau tanya mana-mana pun, kalau tanya pendapat saya lebih tengok pada baka lah. Kalau nak menang tu kita kena ada baka yang betul lah. Daripada baka yang betul kita beli dari tempat yang betul lah. Bagaimanapun, baka berkualiti belum tentu menjamin burung berpotensi untuk berlumba dengan baik. Pemakanan yang seimbang dan selari dengan keperluan seekor Racing Homer juga amat dititik beratkan.
Memastikan kesemua ini tercapai merupakan tanggungjawab Izhar sebagai pelatih di sini. Jaga dia betul-betul pemakanan, ikut time kan. Bagi dia mandi semua, bagi dia sihat semua. Bila cukup masa, cukup umur 5 bulan baru kita start training jarak lah. Jarak first training 3 km, hari kedua tu 5 km, makin lama makin tinggi lah. Berbeza dengan perlumbaan normal, perlumbaan Racing Homer mengambil kira waktu terkumpul bermula dari seekor merpati dilepaskan hingga ia tiba ke lokasi asalnya. Perjalanan Racing Homer muda di sini masih panjang berbanding burung terlatih yang mampu terbang sehingga melebihi 500 km untuk pulang ke tempat asal. Ini tidak termasuk cabaran yang terpaksa dilalui merpati muda. Cabaran dia tu, ialah kita training contohnya 100 ekor, kita pergi lepas 1 km, tak semestinya semua tu balik lah kan. Ada yang kena makan helang lah, ada yang balik 2-3 hari baru balik. Tak tahulah apa sebab dia sakit ke apa ke tengah jalan tu kan. Dia lari daripada pemangsa ke, makan masa lah dia nak boleh balik ke. Baru-baru ini, sebuah perlumbaan telah dianjurkan sepang One Loaf Race. Burung dilepaskan dari Kanga Perlis untuk berlumba kembali ke lokasi asal masing-masing. Perlumbaan tersebut dimenangi seekor Racing Homer dari pasukan Goldwing Sepang dengan masa 6 jam 47 minit. Penganjuran perlumbaan sebegini satu lagi usaha Firdaus untuk menggalakkan perkembangan industri merpati spesies ini di Malaysia. Saya invest duit sendiri, tak ada dana daripada mana-mana, ada kumpul dana ke apa tak ada, kita invest sendiri dan juga kita bagi peluang kepada orang-orang yang ada kat Malaysia ni untuk join supaya bila ada pertandingan yang orang kata yang besar ni, dia punya ekonomi dalam hobi tu dia akan berterusan. Dia ada target dia, kita nak target apa. Macam kita bela burung ni, okey, takkanlah saya dah ada 100 ekor. Lepas tu nak buat apa dengan 100 ekor ni kan? Kalau tak ada pertandingan, kita takkanlah nak main shot sendiri. Okey, aku lepaskan hari ni dekat Taiping, balik sini 200 kilo. Tapi tak ada bukti apa-apa. Jadi dia tak ada sijil, tak ada apa. Jadi kita buat yang proper lah. Sebab tu bila ada pertandingan, barulah benda ni saya nampak ada perkembangan. Harapan saya benda ni semakin berkembang. Ramai lagi orang baru yang berani untuk melabur dan membawa lagi baka-baka yang lebih bagus. Bukan terhad kepada 1-2 individu saja, tapi kalau boleh biar ramai yang bersaing lah. Kalau siapa-siapa nak main benda ni, modal tak mahal dan penjagaan pun tak susah. Jadi modal tak banyak lah. Cuma berapa besar skill nak buat tu terpulang. Kalau bela sampai 100 ekor, mungkinlah makanan dia sebulan dalam 2-3 guni. Mungkin costly lah. Tapi kalau setakat kita punya hobi untuk just breeding, untuk masuk race, dia 3 ekor, tak ada masalah. Jinak-jinak merpati tanpa disangka dianugerah Tuhan dengan kebolehan GPS semula jadi. Dengan keunikan ini, tidak heranlah ia disayangi segelintir manusia. Dahulu menghantar pesanan, kini menjadi ahli perlumbaan jarak jauh. Siapa tahu merpati di sini mungkin daripada keturunan adiwira Perang Dunia. Biar apapun, misi Sepang One Loaf Race tetap sama, membawa keseronokan bermesra bersama Racing Homer kepada semua.